Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. So korang boleh cari The Segment Podcast. So malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, welcome back. So macam aku cakapkan tadi, malam ni malam seram subscriber, malam podcast. So aku ada someone on the line. So basically this guy is salah seorang daripada moderator The Segment. Okay, dan kita ada dia dekat dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bro? Alhamdulillah baik. Baik, okay. Before kita mula, maybe you can introduce yourself untuk semua yang tengah menonton The Segment sekarang ni, sebab diorang mungkin tak kenal kau siapa. So why not you just take the stage and introduce yourself. Okay, boleh. My name is Dan. Korang pun tahu as Dr. Dan kat dalam the moderator punya tu. And some call me Spana. Okay. Aku dari KL. I was born in Selangor, PJ. Okay. Aku kerja as marketer slash IT officer, whatever you call it lah. Okay. Dekat this one company. So Dan, as you know, malam podcast, kisah seram subscriber. So basically kita akan share scary stories lah kan. Yep. Apa benda yang kau pernah lalui sebelum ni kan. So do you have any with us? Ada, I have one story. I tak tahu whether the story is long enough. I don't know whether the story scary enough ke tak. But Okay. I'm just sharing my experience lah. Okay, alright. So tanpa membuang masa guys, jom kita layan on Dan punya cerita nombor 1. Cerita ni happen in 2014 or 2015 macam tu. Okay. Time ni lepas aku habis college lah. I think few months after that I was company. So at that time what I was doing is that aku shoot dengan aku edit videos. Kiranya editor slash cameraman slash macam-macam lah kerja aku buat masa tu. So usually kiranya bila ada project yang terlalu banyak, that means the peak time of the year, usually memang ada satu time of the year mana lot of jobs. So time macam ni usually aku akan stay back ke office, siapkan kerja aku, and sometimes aku tidur juga dekat office. Sama lah dengan edit lain, kadang-kadang ada yang ikut aku sekali. Right. So ada satu malam ni, apa jadi is that aku edit, and it's like macam like final project. So what happened is that malam tu masa tu aku dengan ada seorang member aku, let's call him Man lah. Aku tak nak expose nama siapa-siapa, and I don't want to expose company even though company tu dah tak ada, but I don't want to expose it. So Man ni usually dia every time aku ada dekat dalam bilik editing ataupun aku tengah edit lewat malam, dia akan balik lambat tau. Dia akan balik 10, 11, 12, kadang-kadang adalah 1-2 pagi, but jarang lah 1-2 pagi. So ada masa aku tengah edit tu, this day yang masa aku tengah edit that project, that particular project ni, aku tengah edit benda semua, kita
kita orang tengah makan lah. Masa tu dalam pukul 8 lebih, dia cakap dengan aku, dia nak balik pasal tak larat. Because hari Ahad dengan hari Sabtu memang jadual dia pack. Even though on that day itself, which is on Monday, jadual dia pun memang pack daripada pagi tau. Cakap dia memang tak larat sangat. So okay lah, aku cakap dengan dia, tak apa, kau balik kau rest lah kan. And dia pun lepak, isap rokok, sembang-sembang je apa benda semua, pak dia balik. Okay, dia balik, aku continue lah editing macam biasa. Dengan lampu tutup. Biasa lah, kau tahu lah, bila editing kadang-kadang kita feel comfortable if the lights are off kan. Betul. Okay, so masa tengah editing tu, kau tahu editing punya stress macam mana. Bukan stress, it is more macam kau kena cut sini, kau kena cut sini. So benda tu ngacau mental kau punya stern juga lah, orang cakap kan. Yep. Tahu-tahu dua kotak rokok dah habis. 2 kotak 2 kotak. Aku was a heavy smoker back then. Betul-betul heavy smoker. So a day aku boleh habiskan 2 pack. InsyaAllah banyak tu 2 pack. Kan? And kau still smoking lagi sekarang? Aku sekarang Alhamdulillah aku dah stop. I'm a social smoker in the sense that kalau ada orang offer, aku ambil lah. Kalau tak ada, memang aku tak ada craving for cigarette. So aku just sekarang kira vape on lah. Vape on. Pasal masa tu pun aku ada juga vape. It's just that lalu lah. Right. Okay. So back to the story. What happened is that masa aku dah habis tu, aku macam aku dah habis. Aku tak perasan pula dah habis. Aku macam okay lah, tak apa lah, turun lah pergi 7E kat bawah beli rokok kan. So aku buka tu editing room tu, nak keluar pergi dekat macam kau tahu ada cubicle orang kerja kan. Aku nak keluar pergi kat sana so that yelah nak pergi kat lift. Aku buka je pintu editing room tu. It's supposed to be macam kau tahu bila office pukul 7 petang, bila kau dah off aircon, around that time tu kau boleh rasa macam dia tak panas, tapi kau boleh rasa macam suam-suam sikit kan bila kau dah off aircon agak lama kan. Right. Temperature kat luar dengan dekat dalam bilik editing, since aku punya bilik editing usually aku buka 16 tau. Bila buka pintu editing aku keluar, temperature dia tak rasa macam suam-suam tu, macam constant sejuk. Masih constant sejuk. Okay. Yes, dia memang kat dalam sejuk, kat luar pun sejuk. So aku macam siapa tak tutup aircon ni kan, mau mampus besok kalau bos tahu kan. Aku keluar, aku check aircon semua tutup. Semua memang off lah. Yang switch yang ada lampu LED merah tu kan, right, semua off. Okay lah, maybe mungkin dia kat luar sejuk ke, mungkin nak hujan ke apa kan, aku tak tahu lah. So aku macam aku tak fikir apa benda pun. Aku just stay positif masa tu. Aku just turun bawah. Masa tu aku beli Red Bull dengan masih isap rokok tu. Terdengar ada orang panggil nama aku tau. Right. Memang betul-betul kat depan 7E. Tak adalah betul-betul. Dia macam kan 7E lepas tu tangga. Ada macam tangga sikit nak atas. Aku kat bawah tangga tu, isap rokok tengah minum Red Bull. Ada orang panggil nama aku. Dan weh, siapa panggil aku? Weh, meremang tu. Okay. Malam ni aku tak pakai jaket malam ni. Malam ni aku pakai t-shirt je kan. So tak tahu macam mana kan. Okay. Right. Ada orang panggil aku. Dan aku macam apa pula ni? Mana kiri kanan tengok macam tak ada orang. Tapi suara tu tak macam suara orang jerit tau. Dia macam suara orang bisik. Tu aku macam tak. Dan dalam kepala otak aku tak nak fikir something else pasal yalah mungkin aku dah penat ke apa ke. Maybe kau dah satu hari kau edit, lepas tu kau dah penat. Your mind is playing tricks on you kan. Right. So macam tak, aku habis buang rokok, buang can kosong tu, aku naik atas, aku masuk bilik editing macam biasa, isap rokok, edit sambil. Lepas tu aku rasa macam mengantuk pasal kau dah over dan lepas tu dengan stress kau nak kejar deadline lagi. Okay. Kau dah penat gila tau. Lepas tu aku macam tak apa lah, just have a nap about 10, fresh myself again.
So aku pun macam tak apa, ada couch kat belakang aku, baring kat atas couch tu kejap kan. So aku lah baring. Aku pusing, aku tak boleh lelap. Tak tahu kenapa. Aku mengantuk ni tapi aku tak boleh nak lelap langsung. Mata aku tak nak tutup. Okay. So aku macam pusing, aku dapat rasa macam ada orang kat depan editing tu. Macam ada orang berdiri tengah pandang kau tau. Kau tahu bila katakan macam kalau kau tak menghadap orang tu kan, tapi ada orang lain stare dekat kau, pandang kat kau mesti rasa macam ada orang pandang kau. Lepas tu kau mesti pandang balik kan. Yes. Aku dapat rasa macam tu. So aku macam pandang balik kat sana. Aku tengok orang. So aku macam uneasy pasal aku rasa macam ada orang kat sana. So aku bangun, aku pergi dekat pintu, aku buka, aku keluarkan kepala. Keluarkan kepala aku macam, weh, siapa kat luar? Aku tengah edit ni. Kalau nak lepak, jom masuk. Aku cakap kan, aku pun seorang-seorang ni. Diorang menyahut, bang lagi. Diorang menyahut. Aku macam, okay lah, maybe aku tired lah. So apa aku buat, tak lampu. At the time, tired satu hal. Dalam perasaan aku macam something is wrong somewhere kot, aku pun tak tahu. Tapi aku tak nak layankan sangat. Right. So aku buka lampu, tak buat kerja macam biasa benda semua. Lepas tu macam, saya nak cakap kau rasa uneasy. Jadi aku bangun, keluar, pusing-pusing dekat apa tu, just nak make sure tak ada orang kat sana. Pasal kau dah rasa tak sedar hati. Lepas tu kan kau nak duduk kan. Yep. Pusing dekat cubicle yang ada kat luar. Tak ada orang, memang aku rasa macam ni memang something wrong lah bro. Orang dia rasa orang pandang kau, baru kat luar tak ada orang. Cepat-cepat masuk, jangan habiskan semua, dan aku letak rendering, do not shut down PC, tampal dekat monitor. Right. Padahal memang tak ada orang pun yang akan kacau pasal edit yang masuk kat dalam tu pun, and orang tu bila PC on maknanya memang run rendering. Yeah. So aku macam dah siap kerja benda semua, aku cepat-cepat pack my bags, bawa aku kat motor, aku warm up motor. Okay. Sambil warm up motor aku isap ukur. Masa aku ride tu, kau tahu jalan daripada Damansara nak ke Bangsa? Damansara Bangsa, naik bukit. Naik bukit tu. Tahu? Okay. Yes, tahu. Naik bukit tu, masa aku on the way balik tu, tak sampai halfway lah. Nak cakap suku pun mungkin lebih sikit lah. Usually kat sana, kalau aku balik tengah malam ataupun aku balik memang sebelum subuh, aku akan speed kau. Right. Pasal ada kereta kan. Yeah. Tahu darah muda, nak laju. Jiwa kelajuan. Yes. Lepas tu aku pun speed. Aku tekan minyak aku pulas. Paling tinggi dia pergi 60. Alamak. Padahal selalunya kalau aku lalu kat sana, kalau aku pulas 80 tak lari lah kalau naik bukit tu. Okay. So masa aku lalu tu, aku macam something is wrong, something is really wrong. So aku, dalam hati aku cakap, okay, ada lah ni kot. Aku cakap, aku cakap dengan benda, aku tak tahu lah benda ke apa, tapi bila kau dah rasa benda yang something is wrong, kau akan terus macam, aku nak balik, aku dah penat. Kau nak ikut, kau nak teman, kau nak tumpang, aku kisah. Tapi jangan ikut. Cakap je. And bila aku cakap macam tu, lah kanan aku dapat rasa macam ada something. Aku tak tahu terbang ke apa ke, aku tak tahu. Pasal aku tak nampak, aku cuma boleh rasa. Right. Okay, so I know that meremang lagi baik. I know that thing is there. So dan naik tu, pasal aku tinggal pada dalam that time, all the way daripada Bangsa sampailah kat universiti tu, motor aku berat. Bila dah sampai sana aku macam, okay, benda tu dah tak ada. Benda tu dah
dah turun lah kot, ataupun dah tak nak teman aku ke apa kan. Tapi on the way tu aku dapat bau wangi dia bang, and bau betul-betul dekat depan hidung aku. Dia bau very clearly. Itu wangi sangat tu. Tu yang trigger aku tu. So lalu je lah kan, macam biasa balik mak. Dan aku ingat kalau benda ni kau dah tahu benda tu ikut pesan orang tua, jangan balik masuk rumah tu. Yep. Okay. So apa aku buat? Aku parking motor kat postguard. Memang aku kadang-kadang memang suka lepak dengan dekat postguard dengan kawan aku. Pun Hafiz juga. Okay, alright. So aku arwah dah dia. Aku rasa dah tinggal dalam 6 tahun. Oh, modern. So aku memang kat sana aku selalu lepak borak-borak. Tu kat walkie-talkie tau, aku dengar ada guard Nepal. Guard ni baru, dia baru masuk. Aku rasa sampai seminggu dia. Member aku dah cakap jangan pergi ronda dekat seminggu. Okay. Kau tahu lah orang baru masuk kerja, semangat nak kerja tu kan. Ya tu. Dia ronda. Lepas tu dengar walkie-talkie. Dalam walkie-talkie tu, Nepal tu, abang, ada itu perempuan nangis sana hujung swimming pool. Aduh. Ada ada. Dia cakap macam tu tau. Member aku macam, takkan kau tak faham. Dah cakap jangan pergi kan. Tu member aku macam, kau nak tengok tak? Baik. Aku ambil walkie-talkie tu kat dengan dia. Pergi tanyalah kenapa dia nangis. Mana tahu dia ada problem. Kau tengok setan ni macam mana. Dia suruh Nepal tu pergi. Okay. So aku dia cakap macam tu kan. Nepal tu cakap okay bos, nanti I pergi tanya sama dia. Tengah borak-borak dengan Hafiz, aku tengok Nepal tu berlari bye. Berlari tu. Kau bayangkan jauh full dengan guard post tu. Jauh dia. Aku rasa kalau kau suruh aku lari pun aku rasa jalan aku dah pancit lah. Dia lari jauh tu. Lepas tu aku boleh nampak dia berpeluh gila. Kau tahu bila orang yang takut dan kau berlari berpeluh dia yang topok-topok macam kat dada, kat belah ketiak apa benda, basah gila. Kau boleh nampak singlet dia kat dalam. Lari. Dia sampai kat bos. Tak mau. Tu orang muka tarak. Oish. Remang aku lagi. Muka tarak. Cakap. Muka tak ada Oi. Apa benda tu aku tak tahulah. Tapi dia cakap muka tarak. So time tu aku tengok lebih kurang pukul 2 atau dekat pukul 3 pagi. Aku pun cakap dengan member aku rasa time kalau dah berada kat sana, kalau tak ada lepas subuh, tapi besok aku kena masuk office, aku tak balik lepas subuh. Macam relax apa benda semua. Jalan daripada postguard sampailah kat atas rumah aku. Sampai kat lift tu, aku dapat rasa macam ada orang tau, ramai. Tapi ramai dia bukan cakap in the sense macam 20-30 orang, tak ada. Aku rasa macam ada 6 orang kan. Macam betul lah, macam orang tengah, contohlah macam budak-budak tengah main lah, orang cakap kan. Kau dapat rasa macam tu tau, macam ada yang tengah berlega-lega kan. Rupa macam dah cakap dah jangan ikut balik. Oh, like great lali. Korang boleh tak tolong jangan kacau. Aku dah penat, aku dah mengantuk ni. Aku nak tidur dah, besok aku kena masuk office awal pagi because aku ada presentation. Dan aku tak nak kawan korang. Korang ada berapa orang kat sini, berapa ekor kat sini. Korang mainlah sesama sendiri. Aku tak nak main dengan korang, aku tak nak kawan dengan korang. Aku nak naik. Lepas tu aku
hisap rokok, aku rasa 3 pam, lepas tu aku buang je lah rokok. Aku dah penat sangat. Ya. So aku naik sampai kat rumah, nothing happen. Ada benda yang pelik. Mandi normal lah. Aku masih tidur. So besok pagi tu subuh tu aku bangun dah siap-siap lah nak pergi kerja tu kan. Baru nak kita bertembung lah. So bertembung masa tu, member aku cakap dengan aku, "Weh, malam kau buat apa dekat dapur? Yang kau tengah mencangkung kat dapur." Astagfirullah. Dalam pukul 5 lebih pagi. Aku cakap dengan dia, mana ada? Aku 3 lebih aku sampai kat dalam rumah. Aku tengah lepak. Masa aku sampai dekat sebelum aku balik rumah tu, aku lepak dengan Hafiz. Tapi memang aku masuk rumah 3 lebih. Mandi. Terus tidur. Aku tak ada mana pun. Member aku je. Tu kat dapur siapa? Tengah mencangkung macam tengah cari barang. Uish. Dalam gelap lah tu. Lepas tu aku Ya macam, tu tak 5 ada, bro. pagi kot. 5 5 pagi kot. 5 pagi. Dia kau kalau aku nak cari makan tak ada aku cangkung kat depan tu kot. Kan. So aku macam tak. Member aku tak tahu lah. Tapi aku memang balik dalam pukul 3 lebih. Lepas tu aku dah tidur. Member macam, kalau kau balik 3 lebih macam ni, pukul 5 pagi aku nampak kau tengah mencangkung kat dapur ni. Jadi kalau kau balik 3 lebih, siapa yang aku jumpa dekat koridor luar masa aku keluar tidur, aku tegur. Aku cakap, "Weh, kau nak ikut? Aku nak pergi makan." Padahal pukul 8 lebih, padahal masa time dinner tu kau dekat office kan? Apa ke benda pula ni? Aku sampai hari ni aku tak tahu apa benda yang kat dapur dengan kat koridor luar rumah aku. Dan aku dapat jawapan apa benda. Bang shoot dulu. Aku tak tahu diorang boleh nampak ke tak. Alah. Ya Allah. Aku siap tunjuk kat kamera lagi kan. Beremang ke tak. Aduh. Wah, pasal aku pun macam okay, that is the memang aku boleh cakap memang experience aku yang panjang. Memang betul-betul cakap memorable sampai aku mati. Tapi Dan, kau basically kau boleh rasa je lah. Aku boleh rasa, aku tak nampak. Boleh rasa. Right. And mula aku takut juga. Takut masa aku kecil lah. Aku dapat rasa ni masa aku 13 or 14. And aku tak faham apa benda tu. Aku boleh rasa. Contoh macam selalunya aku pergi sekolah, masa sekolah menengah dulu, aku selalu pergi sekolah awal pagi sampai dalam sometimes setengah, ada yang kadang-kadang sampai 6.20 macam tu. Awal pasal agak sekolah pula kan, memang kena keluar awal pagi kalau tak ada jam kan. Sampai kat sekolah tu, this is the first time yang aku dapat rasa. Okay, first, aku ni jenis jarang bercampur dengan orang. Okay. Tak suka sangat bercampur dengan orang in the sense that aku tak reti macam nak socialize dengan people lah. Right. Okay. So what happen, usually aku akan main my own lah, baca buku apa benda semua tu. Dan pagi aku sampai tu, aku selalu akan lepak sama ada 3 tempat. Depan bilik kemahiran hidup yang menghadap ke tapak perhimpunan. Right. Dan lepas tu kalau daripada tapak perhimpunan, kalau kau jalan towards the back, ada pondok, 2 pondok. Aku akan lepak kat kantin, the one of this. Okay, so yang aku dapat rasa first time masa tu aku lepak dekat depan kemahiran hidup, aku tengah baca buku. Tak tahulah apa tempat tu pun nak cakap dia tak juga, pasal lampu pun dia buka dekat foyer nak masuk. Lepas tu yang so aku dapat rasa first time is that benda tu macam dekat leher aku. And dia macam, kau tahu bila orang heavy kat kau punya neck kan, tahu. kau boleh rasa. Aku first time aku dapat rasa macam tu. And bila aku pusing, tak ada orang.
Aduh. Dan aku just ingat macam benda ni kan, tahu lah kadang-kadang bug ke apa tu, kau try nak tepuk benda tu keluar, nak tepuk benda tu, kau ingat macam serangga ke apa kan. Yalah, continue baca. Dia kau continue baca, macam aku cakap earlier tadi, kau boleh rasa kau tak fokus kat orang tu, kau fokus kat tempat lain. Tapi bila ada orang pandang kau, kau boleh rasa macam orang pandang kau kan. Yes. Kau akan pusing terus kan, automatically kau punya automatic reflect. Yes. Okay, tengah baca buku, lepas tu aku terus pandang ke belah kanan dekat tangga nak naik blok atas tu. Tak ada orang tau, tapi aku dapat rasa macam ada orang stare daripada sana. Oh, itu yang tak syok kan. And aku tak tak rasa. tu lah. And aku jenis yang kalau nampak pun dekat ujung-ujung mata, dekat anak-anak mata, memang macam aku nampak macam ada bayang lah. Tapi kau tak fully nampak clearly. Itu aku pusing orang. Aku tak sedap hati. Right. Meremang semua aku ni lah. Okay. Banyak kali cerita, banyak kali pengemang je. Tahu tak apa, pasal aku experience benda tu sendiri kan. Kau boleh rasa kau benda tu. Betul. Macam flashback. Ya tu, betul tu. Tapi kan Dan, aku macam ada satu orang kata persoalan lah, macam aku basically aku akan tanya juga dekat ramai orang yang ada this particular ability tau, yang boleh rasa, boleh bau kan. Dan ada setengah orang yang boleh nampak kan. Macam some certain people yang boleh nampak, okay fine, aku faham lah perasaan diorang ni macam kadang-kadang takut, kadang-kadang diorang dah biasa, diorang rimas dan sebagainya. So what about you? Kau rimas tak benda-benda macam ni? Okay, macam aku cakap, firstly aku takut. Aku memang takut. Tapi after a while kan, kau dah biasa dengan benda ni, kau jadi tak takut tau. Kau jadi, bukan nak cakap tak takut in the sense berani sangat, tak, bukan. It's dia macam jenis macam kau tak takut in the sense that kau rasa benda ni annoying. Okay, kau rasa macam benda ni menyemak. Because macam aku sekarang buat email marketing, right? Okay, and copywriting is very critical when it comes to marketing. Betul. Ayat kau apa benda semua kau dah ada kat dalam kepala. Bila benda ni ada yang mengacau, contoh macam aku tengah buat copywriting, aku tengah type apa benda semua, tiba-tiba lah, contoh lah benda tu macam ketuk tingkap kau, ataupun benda tu kau boleh rasa tiba-tiba bulu roma kau meremang kan. Kau terus macam fokus kat benda tu lah kan. Okay. And bila kau fokus kat benda tu, kau dah tak fokus kat kerja kau. Jadi apa kau nak type dalam bila apa yang kau nak type masa kau buat kerja tu, kau dah hilang fokus. Kau dah hilang kau punya word. Itu yang semak tu kan. Kau nak kena fikir balik benda tu. Aku macam aduh. Semak. Dia jadi annoying baik. Ya tu, betul. Jadi annoying. So aku ada lagi satu question lah nak tanya kau before kita call it a day. Okay, macam kau cakap dengan kita, cakap dengan kita orang tadi yang sebelum ni tahun back in 2014, 2015 kau tinggal di Pantai Dalam kan? Is it possible for you to share where is the exact location of that Pantai Dalam? I don't want to give accurately where it is. Okay. Tapi it is one of the condos lah. Okay, sebab kalau Pantai Dalam yang aku tahu kondo kat situ, kita ada Pantai Hill Park lah. Okay. Pantai Hill Park, and then kita ada Pantai Panorama, apa benda semua. Yes. So either one of them lah. It's either one of them. Okay. And tempat tu pun adalah aku dengar cerita diorang cakap tempat tu memang keras. Ya, atas bukit kot. Kan. Sebab dulu kakak aku pernah tinggal dekat Pantai Hill Park sekali. And that particular place pun memang macam agak creepy juga sebenarnya. Yes. And kau naik dekat pintu gerbang tu dan jalan sampai ujung, dan you have to turn left, and then ada banyak blok dia kan. Yes, correct. The moment kau masuk dia punya guard house punya blok, memang agak creepy lah. Ada phase 5, phase 3, phase 2, phase 1. Yes.
Yes. So kalau kau pernah jalan daripada pintu gerbang tu, kalau jalan kaki kau nak atas kan, Yep. kalau kau pernah jalan pukul 2 pagi ke, I mean above 12 tak sangat lah, pasal 12 still ramai orang kat sana. Betul. About 2 o'clock and above, kau akan rasa. Ya tu sebab aku still remember, aku tak tahu sekarang tu macam mana tempat tu, sebab tempat tu memang dah built gila babi lah. Yes. Macam sebab dia ada bangsa South and whatever not kan. Yes, correct. Tapi macam dulu yang aku ingat, the moment kau pass by the pintu gerbang, sebelah kanan is basically hutan. Ataupun bukit. Aku tak ingat sangat. Correct, Ada correct. bukit Dia ataupun bukit hutan. sebelah kanan tu. Bukit kan. And then banyak orang parking kereta kat tepi jalan ni. And then dia ada banyak lampu oren lah. Yes. That is the only thing that I can remember of lah, yang kalau dekat Pantai Hill Park ni kan. Tapi memang memang spooky lah. Sebab kakak aku pernah suruh datang ambil barang kat rumah dia untuk bagi dekat kakak aku lagi seorang. Tapi dia suruh aku datang masa tu sebab dia kata dia baru balik, and then aku boleh datang rumah dia dalam pukul 1-2 pagi. And this was back in 2009, 2010 I can't remember. Lama dah. And memang scary lah tempat tu. Ya. Memang menakutkan lah sebenarnya kan. Lah, I mean, cerita yang aku dengar banyak lah kat sana. But you know, aku pun macam percaya tak percaya je lah. Aku pun tak nak macam, you know, terlalu taksub dengan benda tu. Correct kan. I mean bagi aku senang ke. Basically semua cerita-cerita yang kita dengar ni kita boleh dengar, but jangan terlalu taksub lah. Bila kita taksub tu yang jadi masalah. Kita jadi takut, kita jadi paranoid dan sebagainya kan. Betul. Yeah. Okay Dan. So thank you so much Dan sebab sudi untuk kongsi kau punya kisah seram dengan kita. I mean bagi aku agak seram juga. Bagi aku yang paling seram is masa kau tengah lepak isap rokok bawah tangga tu. Dengan minum Red Bull, tiba-tiba ada orang panggil kau nama Dan tu. And then the second one is basically the Nepali guard tu lah. And itu tak boleh Yang tu pun aku rasa bagi aku tu paling seram. Tak ada muka. Ya tu tak ada muka. Menangis kat tepi swimming pool tak ada muka. Huish, itu tak boleh belah tu. Okay guys, kepada sesiapa yang tengah menonton sekarang ni, and kalau korang boleh relate dengan cerita yang Dan tengah cerita sekarang ni, korang boleh komen dekat bawah kalau korang tahu dekat mana tempat ni sebenarnya kan, yang ada guard house, yang ada swimming pool, yang ada perempuan menangis tepi swimming pool yang tak ada muka ni. And kalau korang pernah dengar cerita-cerita ni lah. Okay Dan, before kita go, do you have anything to actually advise ataupun sampaikan pada semua penonton-penonton di segmen? Ada. My advice buat audience, satu, kita jangan takut sangat dengan diorang, and jangan terlalu berani. Right. Okay, bila kita takut, we tend to have negative thoughts, and that is our weakest point. Jadi benda tu senang nak kacau kau, and sometimes bukan benda tu pun, kau punya imagination. Benda yang kau nampak tu mungkin bukan dia, tapi apa yang kau fikirkan. And kalau kau terlalu berani pun tak boleh juga. Bila kau terlalu berani, kau akan start maki-maki. Ya tu. Contohnya macam I don't want to say lah kan, macam ada orang jenis pergi cari benda ni, kau dah lah pergi cari dia, lepas tu kau nak dia keluar, kau maki-maki. I mean, kau pun tak suka orang maki kau, kenapa kau nak maki? Dia tak kacau kau kan? Betul. Benda tu memang ada. Just jangan cari hal lah, aku cakap. Okay. Okay, talking about this, jangan mencari hal I mean, just to add on a little bit on in regards to my question to you. Okay, so basically, okay, kau dah nasihatkan kita supaya jangan terlalu takut, jangan terlalu berani dan sebagainya, dan jangan cari penyakit lah, senang cerita. Kalau kau perasan dalam genre seram ni kan, horror genre ni, kita ada yang macam aku storytelling, and then kita ada those ghost hunters, paranormal activities and all whatever not, right? Apa pendapat kau tentang ghost hunters dengan paranormal punya seekers ni? Okay, ghost hunters dengan paranormal seekers ni, what is, bagi aku lah, aku rasa diorang nak experience seeing those things. But the way you do it is either proper way, because kalau kau tengok pun ada cara, ada orang jenis they have to be patient in order for you to think. Kan? Okay, ada orang macam panggil like macam, kenapa kau kenapa kacau kat sini?
Kenapa kau buat macam ni? Cakap properly kan. Aduh, memang lagi. Okay, kenapa kau buat apa kat sini? And all those things lah, properly lah. Diorang tanya apa. Ada pula yang aku tengok jenis yang, weh, keluar lah, kenapa kau kat sini lah? Keluar lah kata-kata kesat, apa benda yang tak sepatutnya aku cakap kat dalam ni, because kita tak tahu viewers apa. Takut dah kecil. So keluar lah kata-kata kesat macam tu. I mean like, kenapa kau kena buat macam tu? Benda tu tak munculkan diri, tapi engkau provoke benda tu untuk keluar. Yes. Pasal bila benda tu dah rasuk kau, dah apa, kau maki, buat apa? Bukan benda tu cari penyakit. Kita sendiri yang cari penyakit by provoking those things. So in other words, you saying that, you know, we should respect each other lah. Yalah, I mean, memang kita kena respect, because yalah, walaupun dah memang sifat diorang untuk sesatkan, but kalau benda tu tak ada hal dengan kau, kenapa kau nak cari hal dengan dia? Faham. Kan? Tu yang pelik lah. And bagi aku, tak semua yang nak sesatkan kita. Ada je yang hal diorang sendiri. Kau ternampak, cause benda tu mungkin accidentally lalu, ataupun benda tu mungkin memang tu jalan dia, and then kau accidentally lalu time dia tengah lalu. Pasal benda tu tak boleh avoid. Macam mak aku pun, mak aku boleh nampak benda tu, aku je yang tak nampak. Mak aku boleh nampak. Oh ya ke? So mak aku pening juga. Kalau mak kau boleh nampak, kau tak boleh nampak. Tapi macam mana kalau, what happen kalau macam kau keluar dengan mak kau berjalan ke apa, dan tiba-tiba mak kau nampak, dan what will, apa yang dia akan buat sebenarnya? Oh, okay. Macam mak aku ni, dia okay lah, benda ni akan add sikit kau punya time. Tak ada hal. Dia kira macam another part of the story. No problem. Go ahead. Okay. This one critical experience lah yang aku selalu notice is when she drives. Okay. So what happened is that tahun 2019, aku tak ingat bila aku start tinggal dekat Seremban. Okay. So my mom usually dia akan travel back and forth from Seremban KL kerja. Okay. So kadang-kadang aku turun KL, aku ikut dia juga. So bila balik kita lalu that highway, usually akan sampai that point of this one place. I don't want to say which place, tapi dia Memorial Park lah. Just call it Memorial Park. Okay. Kat mana I don't want to say. Right. Okay. Dah sampai dekat that area, dia selalu memang speed demon tau. Dia kan suka bawa laju. Sama lah macam aku. Mak macam tu, anak macam tu juga kan. Like mother like son lah, yes. kata. So betul lah tu orang cakap kan, Fatimah Rockers. Okay lah tu. So basically nama mak kau pun Fatimah juga? Yes. Mom, I'm sorry I call you Fatimah Rockers, but yeah, you memang Fatimah Rockers, Mom. So I'm very sorry. Dia jangan mak kau pakai kain putih sudah. Tak ada. So okay, I'm very sorry, Mom, kalau you watch this video I call you Fatimah Rockers, but dia buat apa lah, mak aku memang rock pun. So dia memang speed demon. Dia akan bawa, kadang-kadang dia bawa 160, kadang-kadang dia bawa 140. laju So depends on her mood lah. Kalau kadang-kadang dia santai, bawa 110, 120. Okay. Right. So it depends on her mood. So katakan lah, kalau kita sampai kat sana, this one area ada jambatan. Okay. That jambatan, my mom usually, most of the time lah, I don't want to say all the time, because aku pun kadang-kadang tertidur dalam kereta apa, aku tak perasan. Most of the time dia akan slow down dekat jambatan tu. Okay. Dia cakap ada orang duduk bawah jambatan tengah lambai-lambai. Meremang lagi. Dia tengah lambai-lambai. Dia tengah lambai-lambai kat bawah tu. Tapi mak aku cakap dia tak tahulah lelaki ke perempuan ke apa. Dia cakap nampak macam bayang-bayang, cuma dia tengah lambai-lambai.
Melambai-lambai as in melambai-lambai untuk berhentikan kereta, atau like melambai-lambai like bye. Tak, dia macam kau tahu tak bila katakan ada event dekat kampung, lepas tu kau lalu, budak-budak kecil lambai kat kau macam tu slowly kan. Macam tu dia lambai. Okay, right. Tu yang, if I'm not mistaken lah, yang tu yang mak aku cerita kat aku. Aku pun tak sure sangat pasal benda ni pun, dia dah lama cerita kat aku. So flashback balik pun aku sama-sama ingat dia lambai macam tu. Tapi macam tu lah, tak silap aku, dia lambai. Tapi dia tak nampak lah sama ada orang tua ke apa, tak ada lah. Dia tak nampak, tapi dia cakap dia cuma nampak macam bayang-bayang. Entah pak polis tak speed trap. Tapi kalau pak polis takkan hari-hari bye. And mak aku selalu speed, takkan tak kena kat sana. Aduh, selalu. Okay, alright. Okay, macam mana? Teruskan. Okay, and selalunya dekat sana pun kalau nak cakap pak polis bertujuh dekat dah lewat maghrib macam tu, kadang-kadang kita sampai kat sana. Siapa yang buat trap awal-awal siapa yang buat speed trap time macam tu kan? Ya tu, selalu speed trap siang-siang kan. Tengah hari siang kan. Betul juga, make sense. Kok polis tu nak overtime ke apa kan. Aduh, Alright Dan, thank you so much Dan untuk kau punya sharing untuk hari ni. Okay, really appreciate your time bro. And also aku nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih dekat kau sebab kau sudi untuk jadi moderator for the segment, untuk kawal the chat and then kawal the live shows. Okay guys, kalau korang nak tahu apa yang kerja Dan buat, basically Dan as a moderator dekat dalam the segment. So every time kalau ada live chat session ataupun masa korang tengah tengok premiere, korang tengah chat, Dan, kita ada 3 moderator. Kita ada Dan, Hanif dengan juga the creepy guy. So basically 3 orang ni kerja dia untuk kawal the chat and also untuk tapis segala kata-kata kesat ataupun segala kata-kata negatif dekat dalam chat room. So aku just nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi untuk jadi moderator for the segment. Alright. Thank you very much juga. Aku pun actually tak expect jadi moderator, and aku pun nak thank you for giving me the trust in like macam, aku tak kenal kau tak kenal aku, tapi kau bagi aku that trust to be a moderator, and I really appreciate that, and thank you very much. No worries, more matter je. Okay, kepada sesiapa yang ingin hantarkan email kisah seram korang dekat kita, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram @hellosegment, atau korang boleh join kita orang punya the segment Discord family. Aku akan tinggalkan link dekat bawah macam mana korang boleh join. Korang just click the link dan dia akan terus bawa korang pergi ke Discord punya platform. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode guys. Assalamualaikum.